Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita, faktor-faktor yang membolehkan ataupun yang menyebabkan rasa cinta kita ini semakin menebal kepada Allah, ataupun perkara-perkara yang menyebabkan dalam hidup kita untuk kita meraih cinta di sisi Allah. Di antaranya yang ketiganya ialah kita bangun qiyamul lail. Di situ kan kita berhenti, di mana kita diajar supaya jangan tertinggal untuk kitanya munajat malam ataupun kita bangun qiyamul lail. Qiyamul lail ini sama ada kita bangun dalam keadaan solat ataupun dalam keadaan kita bangun dalam keadaan zikir pada Allah. Di sudut keutamaan ialah kita bangun dan kita solat. Kemudian yang keduanya, kita bangun, kita tak solat tapi kita baca Quran. Kalaupun kita tak bangun, kita tak solat dan tak baca Quran, kita bangun untuk zikir pada Allah. Zikir pun tak apalah, pada diri kitanya dianggap kitanya bangun qiyamul lail. Qiyamul lail ini merupakan peribadi bagi di antara peribadi yang kita buat amalan yang menjadikan seseorang itu ikhlas di sisi Allah. Kerana qiyamul lail ini dia tak perlu tunjuk-tunjuk pada orang, kerana tak ada orang nak menunjuk-nunjuk, kecuali kalau dia nak menunjuk keesokan hari lah dia boleh menunjuknya. Tapi kalau sekiranya dia bangun pada malam hari itu, biasanya orang yang boleh bangun ini bangun dalam keadaan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini yang kita sambung lagi mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan itu. Dahulu dia kerap bangun qiyamul lail, tapi sekarang dia meninggalkannya. Siapa fulan tersebut? Kita ni yang jenis dulu memang bangun tapi sekarang tak bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan orang pada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As ni, dia kata bahawa kamu jangan jadi macam orang tu. Orang yang jenis dulu bangun. Dulu dia senang untuk bangun, tapi dah dia senang, dia susah pula nak bangun. Ini dia terjadi demikian. Waktu mana dia dalam keadaan dia susah, dahulu dia senang je bangun, tapi waktu mana dia senang ni, dia susah pula nak bangun. Ini jadi orang yang jenis demikian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipesan jangan jadi macam orang tu. Orang yang dalam keadaan yang ada satu ketika dia boleh bangun, tiba-tiba sekarang dia tak boleh bangun. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis yang sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau salah seorang sahabat radhiyallahu anhu bermimpi, dia menceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya sangat berharap untuk bermimpi supaya saya boleh menceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya Abdullah mengatakan, sewaktu saya masih bujang dan belum berkeluarga, saya biasanya tidur di masjid, di dalam masjid. Ni kebiasaan sahabat-sahabat lah. Dan ini pun biasa di kalangan anak-anak muda zaman-zaman awal-awal kebangkitan Islam. Biasanya demikian. Budak-budak muda yang rajin baca Quran, rajin bangun qiyamul lail, dia rajin tidur di masjid. Tidur di masjid ni menjadi satu sifat, bukan zaman kita je, tetapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, sahabat-sahabat suka tidur di masjid. Dan dia tidur di masjid. Pada satu malam, saya tidur dalam masjid, lalu saya bermimpi seperti hal orang yang tidur bermimpi. Saya bermimpi macam orang lain yang bermimpi lah. Saya melihat ada dua orang lelaki mengambil kedua tangan saya, dan mereka berdua membawa saya menuju ke perigi yang sedang direbus, air yang menggelegak. Kemudian saya memperhatikannya dengan penuh khusyuk. Lalu saya merasakan ketakutan. Lalu mereka berdua mengatakan pada saya, kamu jangan takut. Kemudian saya mengambil selai kain sutera.
setiap kali saya menunjukkan suatu tempat dengannya berdekatan Raudatul Khadra, maka sehelai kain sutera itu akan terbang bersama dengan saya. Di pagi harinya saya memberitahukan apa yang saya alami pada malam itu kepada adik saya, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menceritakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau sekiranya dia melakukan qiyamul lail. Itu cara demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, benda yang kamu nampak itu betul lah tu. Betul yang Allah nak bagi pada kelebihan pada diri kamu, di mana kamu bangun, kalau kamu bangun qiyamul lail, kamu akan dapat demikian ganjaran di sisi Allah waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini yang kamu mimpi tersebut. Ini cara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab pada Hafsah ni lah, adik kepada Abdullah bin Umar ni, disebut dia katanya Rasulullah jawab, sebaik-baik lelaki ialah Abdullah bin Umar kalau dia bangun qiyamul lail. Nafi', pembantu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata, setelah peristiwa itu sedikit sekali tidur Abdullah bin Umar di malam hari. Dengar je Rasulullah sebut demikian. Lalu lepas pada itu Nafi' ni dia suka membantu Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Bila dia bantu Abdullah bin Umar, dia kata, aku sentiasa tengok Abdullah bin Umar ni lepas pada peristiwa yang terjadi ini yang menyebabkan, dia kata, aku lihat yang Abdullah bin Umar ni tidur sikit je pada malam hari, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kebaikan daripada amalan yang dilakukan itu. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan solat malam, dia akan berkata, wahai Nafi', apakah fajar sudah terbit? Tiap kali mana dia bangun malam-malam, dia semayang tu, dia tanya pembantu dia, Nafi', dah subuh ke belum? Dia tanya. Kalau dia menjawab belum, dia akan terus melakukan solat malam, qiyamul lail. Semayang. Zaman dahulu kan tak ada jam-jam ni, tak ada. Zaman dahulu. Jadi, oleh yang demikian, dia semayang je. Bila berhenti, bila dah habis dah waktu malam, dah masuk waktu subuh, dan kalau dia menjawab ya sudah terbit, maka dia akan segera melakukan solat witir satu rakaat, kemudian dia beranjak melakukan solat subuh pula. Tu yang ni ulama-ulama bincang ni masalah fiqh ni, dia panggil masuk subuh ke witir ataupun sebelum subuh witir. Tu perbincangan para alim ulama lah. Tapi ulama-ulama kata zaman dia tu zaman yang tak tahu masa. Masa ni boleh kena ulur kepala, mandang tengok kat luar. Dah masuk subuh dah. Itu zaman dahulu. Sehingga kan dia nak tahu masuk dia waktu subuh belum tu, sehingga kan ambil benang hitam tu letak gelap. Kalau nampak lagi gelap tu, tak nampak benang hitam tu, tanda belum subuh lagi. Tapi kalau dah nampak, subuh lah tu. Tu cara zaman-zaman dahulu. Tapi kita ni tak ada dah. Kita ni celik-celik mata, tengok handphone dulu. Ada mesej, tak ada mesej. Kita zaman kita sekarang, tak ada nak tanya subuh ke belum, tak ada. Bangun celik-celik mata tu, fikir terus, hari ni goreng bihun ke buat nasi lemak. Kita demikian zaman kita. Tapi yang sahabat-sahabat dia celik mata, dah subuh ke belum? Yang cara di kalangan mereka tersebut. Faktor-faktor yang dapat membantu qiyamul lail. Benda apa yang boleh membantu kita bangun qiyamul lail? Sebagaimana disebut oleh para alim ulama, antaranya yang pertama, tidak melakukan kemaksiatan dan dosa di siang hari. Jangan buat dosa pada siang hari. Kalau kita tak buat dosa siang hari, senang kita bangun qiyamul lail. Senang, ringan. Dia akan jadi kesan pada diri kita. Seorang lelaki pernah berkata pada Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, mengapa saya susah sekali untuk melakukan qiyamul lail? Hasan Basri berkata, demi Allah, sungguh kesalahan-kesalahan kamu telah membelenggu diri kamu. Di antara sebab kenapa kamu tak boleh bangun qiyamul lail, kerana kamu ada dosa. Kamu buat dosa siang hari, dan kamu tak minta ampun pun dosa itu. Kita ni lagilah banyak dosa. Sekarang dosa dalam rumah kan dia panggil. Buka je TV, buat dosa terus. Senang je zaman kita ni. Zaman orang buat dosa dalam rumah dia panggil. Senang je daripada diri kita.
Buka TV dosa. Tak payah buka TV, buka handphone buat dosa. Buat dosa sekarang. Banyaknya dosa kita. Baca je dalam WhatsApp group, tahu terus. Orang tu cakap tentang hal orang ni. Orang ni cerita tentang keburukan orang ni. Kemudian kita pula menyampuk pula. Buat muka senyum dalam tu. Dalam WhatsApp group. Maknanya kitanya dalam keadaan yang kita ni tak ada pun kata apa-apa, seolah-olah kita setuju dengan apa yang dilakukan. Maknanya buat dosa. Dosa ni, dalam keadaan kita buat dosa ni, yang ni yang menyebabkan payah kita nak bangun tahajud malam. Kadang-kadang tak tulis banyak pun, tulis sikit je, hi je tulis. Tulis yang tu je, hi yang ditulis. Ataupun dianya. Dianya tu cukup dah untuk dia buat dosanya, dipanggil. Ni dipanggil dosa hi sekarang. Dosa yang demikian. Maknanya dalam keadaan kita nak buat dosa ni terlampau mudah. Dalam suasana kita pada hari ini. Di antara yang kedua, di antara faktor qiyamul lail juga, ia melakukan wirid zikir sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ali bin Abi Talib dan Fatimah binti Muhammad, menantu dan juga anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya bertasbih 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan mengucapkan Allahu akbar sebanyak 34 kali. Maknanya rajinkan zikir. Rajin zikir ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas pada sembahyang baik ataupun bila-bila masa ni, dalam diri kita ni zikir. Sembahyanglah, lepas sembahyang jangan cepat nak lipat kain sejadah tu. Jangan cepat untuk kita nak bingkah bangun. Habiskan dulu zikir. Subhanallah tu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian jadi ringan kita bangun tahajud malam. Itu yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tiga, di antara faktor untuk bangun qiyamul lail juga, iaitu hendaklah seorang yang sudah bertekad untuk melakukan qiyamul lail tidak berjaga terlalu larut malam. Jangan lewat sangat. Ni tidur pukul 2, nak bangun pukul 3. Memang tak terbangun. Nak bangun, kamu tidur lewat. Tidur lewat bukan apa, tengok cerita P.Ramlee je. Tengok cerita P.Ramlee je, habis masa dia. Cerita Doremi dipanggil. Anak sebutnya, tengok cerita benda demikian, habis masa. Ahmad Al-Bab dia tengok cerita. Tapi anak tengok yang baru ni, anak sempat tengok sekali cerita Ahmad Al-Bab. Baru anak tengok sikit je, anak tengok. Bagus jugalah, ada benda yang manfaat. Dia sebut jangan makan rasuah. Kemudian dia sebut tentang bapak tinggal solat. Bapak dia yang dia nasihat pada bapak dia tersebut. Ada juga benda-benda yang baik yang disebut ni. Maknanya, tapi yang lemahnya kita, habis masa kita. Habis masa kita, sampai peringkat tengah malam, barulah kita jadi sampai tahap demikian. Lewat kita. Kerana kebanyakan orang yang menjaga malam di zaman kita, hanya dalam hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Geng-geng jaga malam ni, siapa? Geng-geng mengumpat, dia panggil. Geng-geng jaga malam ni siapa? Geng-geng karaoke. Ni geng-geng yang jaga malam. Orang yang jaga malam ni, kebanyakan yang dia jaga malam tu, benda yang dia jaga, lewat dia tidur tu, bukan dia buat amal ibadah pun, tapi benda yang dia lewat ni, yang disebut dengan dia buat benda yang lara dan juga sia-sia. Biarkan masa dia. Kalau dia duduk kat masjid, gelisah. Maghrib dengan isyak tu, lambatnya. Kalau ada kuliah, panjang sikit je, tunjuk jam terus, tunjuk pada orang yang kuliah tersebut. Lewat dah ni, pukul 9 dah, pukul 9 malam dah lewat dah. Kita kalau kita kuliah ni kan, anak biasa kuliah maghrib ni, kadang-kadang pukul 9 tu kita nampak dah orang gelisah. Padahal kita mula nak sebutnya lebih kurang, kita mula pukul 8 malam. Sejam, misal contohnya, sejam tu pun orang dah gelisah. Orang tak selesa dah. Anak sebutnya gambaran, kejap-kejap tengok muka ustaz, kejap-kejap tengok muka pintu, dia panggil. Dia akan jadi tak nak tengok lagi kita ni. Kerana apa dia? Kerana kita kalau majlis ilmu je tak selesa. Tapi dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi tengok gusti tu, nak tengok gusti. Lepas je dia sembahyang isyak, nak ke mana? Ke kedai. Duduk borak dekat kedai.
Habis masa dekat kedai. Yang ni yang menyebabkan minum air lambat sampai larut malam. Pukul 11, pukul 12 borak di kedai, bincang hal-hal semasa konon-konon. Kemudian habis masa demikian. Yang habis masa begitu ada. Yang sekarang ni budaya anak-anak muda kita main futsal malam. Futsal malam sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dia main. Kita tengok kadang-kadang kan, besok tu nak bangun macam mana? Nak bangun subuh pun payah. Jadi apatah lagi kamu nak bangun yang namakan dengan untuk kamu nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau kamu boleh bangun juga tu memang dirahmati oleh Allah. Bagaimana mungkin orang yang berjaga sampai jam 12 ataupun jam 1 malam boleh melakukan qiyamul lail? Sementara waktu-waktu seperti ini bagi salafus salih adalah waktu untuk melakukan qiyamul lail. Pukul 1, pukul 2 tu orang soleh dah bangun solat dah. Kita baru nak tidur. Orang soleh baru bangun untuk nak melakukan amal soleh di waktu demikian. Sekarang ni kan dah siang hari di Malaysia kita ni, kalau kita tengok berkejaran hidup. Para hadirin sekalian perhati, berkejaran hidup. Sebab tu anak tanya sahabat-sahabat yang berada di negara Arab, Abu Dhabi, kemudian di Qatar dan sebagainya. Dia kata, Ustaz, hidup anak tanya, nak balik ke Malaysia ke? Tak nak lah Ustaz, sonok duduk kat sana. Sonok apa? Dah lah gaji banyak, dia sebut. Kemudian tak ada cukai-cukai, tak ada. Kemudian dia kata, balik ni Ustaz, pergi kerja pukul 9, pukul 8. Balik pukul 2, pukul 3 dah balik dah, dia sebut. Petang boleh bawa anak pergi semayang asar berjemaah, dia sebut. Boleh semayang asar berjemaah. Lepas asar dah boleh relax dengan keluarga dah. Malam maghrib boleh pergi masjid. Dia sebut demikian, sahabat-sahabat yang kerja sana. Kemudian lepas tu tunggu sampai isyak balik, kemudian boleh rehat. Esok begitulah harian. Dia sebut demikian. Sekejap je duit ada, dia kata. Tapi balik Malaysia Ustaz, tak boleh, tak sempat nak menafas, dia sebut. Balik Malaysia beraya tu, Allah, dia kata bekerja-kerja je hidup, dia sebut. Di Malaysia kita ni hidup dah lah, dia kata dalam keadaan tertekan itu, tertekan ini. Kita boleh tengok, kita boleh tengok gaya kita tertekan. Cuba tengok kita naik atas kenderaan, kita naik kenderaan atas jalan raya, tension nampak. Orang tertekan tu, kerja, nak ke mana? Ni bagaimana tekanan gaya hidup yang kita alami sekarang ni. Dalam suasana kita keluar rumah sekarang, tertekan kita. Tengok dengan jerebu je kita. Pada diri kita ni, maknanya apa dia? Gambaran bagaimana tekanan kitanya hidup dalam keadaan mengejar dunia yang tak berkesudahan. Raya tompok orang balik dalam keadaan semua sekaligus jam jalan balik kampung. Lepas tu dah habis raya balik semula ke kota, jam pula jalan raya. Itulah yang dilalui. Kemudian balik-balik rehat sekejap, kemudian besok nak pergi kerja lagi, jam pula balik. Kehidupan yang dilalui dalam keadaan tekanan. Turun-turun tu memang kena prepare dah. Minda kita ni kena prepare dah pada diri kita. Ni keadaan yang perlu dilalui. Di antara faktor juga ialah hendaklah dia tidur di waktu siang hari. Tidurlah sekejap di siang hari. Kenapa? Kerana dia cukup tidur, malam hari dia akan senang bangun. Sebab tu kita disunatkan tidur siang hari ni, ambil masa kailulah, dia panggil demikian. Dekat dengan zuhur tu, lebih kurang pukul 12.30 tu, tidur setengah jam. Biasanya tidur 12.30, pukul 2 bangun. Kalau tidur nak setengah jam tak sempat dah kita ni. Yang jenis demikian. Ada orang yang soleh, dia akan jaga betul-betul. Tidur sekejap, dia set dah masa dia. Aku kena bangun pukul 1 aku kena bangun. Dia ambil masa sekejap untuk kerehatan pada diri dia. Allahu Akbar. Payah ya kita zaman kita. Biasa orang kita yang malas, dia akan tidur lepas pada subuh. Yang lepas subuh tidur balik. Dia pada diri dia. Nak sebut gambaran apa dia? Gambaran pada diri dia, dia tak bersedia sedia untuk nak menikmati waktu mana pagi hari yang Allah kurniakan pada dia. Rugi juga kita kan.
Allah bagi masa pagi hari ni, masa yang tenang, masa yang rehat, masa yang lapang. Tiba-tiba kita tak ambil. Bila dalam kubur menyesal aku dahulu. Kenapalah aku subuh lepas subuh tu aku pergi membuta balik. Nak sebutnya demikian. Mula menyesal kita. Padahal masa tu masa yang baik, zikir-zikir, baca maksurat. Kenapalah aku tak buat dahulu. Ni dia akan timbul penyesalan pada kita. Baik kita sebut sekarang, walaupun dia pahit dia panggil, walaupun terpaksa kita lalui keadaan demikian. Kita ni kan, kita tak tidur, kita ni pagi tidur, kemudian dekat nak zuhur tidur pula, lepas tu lepas makan tengah hari tidur pula, lepas tu bangun sekejap lagi, jalan-jalan dekat maghrib mengantuk pula. Yang menyebabkan akhirnya kitanya terbiasa dengan tabiat dan habit, sudah menjadi habit dalam diri kita fi'il perangai yang demikian. Kuatnya tidur untuk siang hari ni untuk kita senang bangun pukul 1, pukul 2 pagi nanti. Kerana hal itu dapat membantu untuk melakukan qiyamul lail dan menggapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail merupakan salah satu sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta sebagai lambang kejayaan dalam Islam. Ni dia wajib pada Rasulullah, menjadi sunnah yang dituntut pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib tiap-tiap malam. Dia jaganya. Sebab tu kita ni terlalu sukar pada diri kita nak jaga benda demikian. Zaman kita ni kalau ada kita, sebab tu anda sebut kalau kita tak boleh juga kita solatlah sebelum daripada tidur. Belum kita tidur tu kita solat. Lepas isyak tu dah kita dah sibuk sangat, belum tidur tu kita solat. Ni pandangan yang nak sebutnya gambaran. Kita tahu dah kalau kita tidur ni, kalau orang tak kejut lusa pula bangun. Memang payah nak bangun. Jadi kita tidur tu dalam keadaan kita dah solat dah. Qiyamul lail awal-awal lagi pada diri kita demikian. Yang tak tahannya kalau sahur, dia sanggup sahur sebelum tidur. Kalau makan kan, dia sahur sebelum tidur. Sebab dia tahu dah, dia ni kalau dia tak makan, memang tak makanlah dia sampai petang besok. Oleh yang demikian, dia akan sahur sebelum tidur, makan kenyang-kenyang baru dia tidur. Yang jenis demikian. Tapi yang masalah solat tak buat demikian pula. Solat tak buat pula. Tak pula dia nak solat sebelum nak tidur, solat dengan tujuan apa dia? Kerana kamu kan payah nak bangun. Oleh kerana kamu payah nak bangun, kamu solatlah sebelum daripada kamu tidur itu. Kemudian supaya lama-lama kamu didik, lama-lama terbangun pada diri kamu untuk kamu jaga solat ini sendiri. Kalau kita sudah kehilangan qiyamul lail ini, maka kita akan kehilangan nilai-nilai keimanan. Siapa yang hilang dia tak buat qiyamul lail, maknanya tanda dia hilang keimanan dalam jiwa dia. Walaupun 2 rakaat buat, walaupun 2 rakaat, berlumbalah. Patutnya kita suami isteri ni dengan anak-anak kita ni, kita berlumba apa dia? Berlumba untuk masuk syurga. Macam mana nak berlumba masuk syurga? Kita set dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Kita mesti berlumba masuk syurga. Siapa dulu yang boleh masuk syurga? Siapa yang dahulu yang masuk syurga? Antara jalan untuk masuk syurga apa dia? Dengan kita qiyamul lail. Kita berlumba kejut bangun qiyamul lail. Kalau kita suami kita tak kejut kita boleh tanya dia, kenapa abang tak kejut saya? Abang tak nak saya masuk syurga? Kita kena tanya demikian. Ataupun seorang isteri dia kejut suami. Kalau waktu mana isteri tak tolong kejut suami, maka di waktu suami boleh tanya, kenapa tak kejutkan saya? Kenapa tak kejutkan? Tolong kejutkan saya. Isteri pun jawab, kejut dah, memang mati katanya. Katanya isteri demikian. Kejut pun tak bangun-bangun, lebih baik tak kejut disebut. Makna kita jangan demikian, tapi kita berlumba dalam melakukan kebaikan di kalangan kita. Yang ni yang disebut fastabiqul khairat. Berlumbalah dalam melakukan kebaikan. Berlumba dalam melakukan kebaikan ni mesti sesama kita. Kita nak berlumba dengan orang yang kita tak kenal, tak mungkin. Lalu kita kena kenal orang yang kita nak berlumba. Dengan siapa? Dengan suami kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, jiran tetangga kita, dengan orang kawan-kawan kita. Kita tanya, macam mana? Boleh tak janji malam ni kita bangun qiyamul lail?
Ni di antara benda-benda yang kita kena lakukan dalam hidup kekeluargaan di kalangan kita. Sayangkan masyarakat kita tidak dididik oleh kepimpinan cara demikian. Pemimpin ni patutnya kena sebut benda-benda yang sebegini. Pemimpin di kalangan masyarakat kita ni, jangan dia memimpin manusia untuk dunia je, tetapi memimpinlah manusia untuk sampai ke akhirat Allah. Siapa-siapa yang jadi pemimpin? Semalam Tuanku Nazrin, Raja Perak, dia buat ucapan, dia kata pemimpin mesti jaga amanah. Lepas tu wartawan telefon pada ana. Pemimpin mesti memimpin dengan penuh dengan tanggungjawab, dia sebut demikian. Lalu wartawan telefon pada ana minta buat ulasan. Ana kata betul. Betul, pemimpin jangan fikir untuk jaga pemimpin untuk dunia saja, tetapi dia mesti rasa memimpin sampai ke akhirat. Jangan dia fikir untuk memimpin dunia je, tetapi fikir macam mana nak suruh selamat rakyat-rakyat ni daripada dihumban ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini baru kita memimpin. Kalau kita memimpin hanya sekadar untuk nak bangunkan bangunan, nak buat jambatan, nak pasang jalan raya, komunis boleh buat. Komunis boleh buat. Tapi kita orang Islam ni, kalau kita pimpin masyarakat kita pimpin ke mana? Pimpinlah bukan sekadar untuk dunia, tetapi kita bawa sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kita kan kelam kabut kita. Jerebu ni jadi lagi kelam kabut. Ekonomi kita pun jerebu juga. Dalam suasana jadi kelam kabut kita. Sahabat ana ada kemarin, dia kata, Ustaz, sekarang dia kata kami di kalangan money changer, dia money changer, dia kata kami simpan duit dolar, dia kata. Kami simpan, dia kata ramai orang-orang yang dia kata yang money changer, kita tanya nak beli dolar boleh? Dia tanya kenapa? Kemudian nak banyak mana, dia akan tanya. Anda tanya kenapa dia simpan? Duit ringgit ni akan jatuh lagi, dia sebut. Anda tanya berapa? Jangkaan sampai berapa? Sampai 6, dia sebut. Sampai 6. Dan dia kata kita simpan, kami simpan berapa ni, waktu mana 3.8, 3 something begitu dia sebut. Kemudian sekarang kami jual seminggu 2 minggu je, duit berjuta kami dapat, dia sebut. Yang dia beli cash, dia ada cash tersebut, sekarang jual balik. Dia tersekejap je, duduk goyang kaki je sekarang. Dia sebut mata wang, dia main mata wang. Dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Tengok, dia kata, dan waktu sampai duit ringgit di Singapura ni tak ada, habis mata wang ringgit di Singapura. Kerana orang Singapura beli. Kenapa dia beli ni? Dia ada sebab. Sikit lagi duit mengukuh balik, dia akan jual balik. Yang tu yang terjadi di kalangan mereka. Allahu Akbar. Kita sibuk, orang lain kita duk terfikir macam mana. Dan barang pula harga dia naik, dan naik tak turun-turun. Barang apabila naik, tak ada harga barang dah naik, dia nak turun balik. Tak ada. Naik tu. Gula sekarang harga berapa? Dah sekilo. Kita kan, anda ingat waktu mana kecil-kecil dahulu RM1, RM1.10 gula. Sekarang tak jumpa dah. Sekarang tak jumpa nak sebutnya gambaran bagaimana harga barang ini sendiri. Kita sibuk untuk dunia, tapi untuk akhirat tak pernah kita nak sibuk kembali. Kita akan kehilangan muhasabatun nafsi, menghitung diri kita. Qiyamul Lail ni kenapa? Kerana masa kamu bangun Qiyamul Lail, masa itulah kamu boleh memerhatikan ruh kamu, jasad kamu, ataupun yang dalaman jiwa kamu. Bangun je malam-malam, kita tengok, aku banyaknya dosaku. Dan banyaknya dosaku tu, kita sedang memuhasabah dirilah. Muhasabatun nafsi ni penting. Kenapa penting? Orang yang tak pernah muhasabah diri, dia akan rasa betul sepanjang masa. Tapi kalau kita ni muhasabah, kita akan jumpa banyak benda yang tak sempurna yang pernah kita lakukan. Macam contoh kan, sekarang kita duduk sekarang ni, kita buka buku karangan bahasa Malaysia waktu mana kita tingkatan 5 dahulu. Kita buka balik buku yang kita pernah buat karangan bahasa Malaysia di tingkatan 5 dahulu. Buka sekarang, kita ketawa. Kenapa kita ketawa? Macam ni je kita tulis dulu, teruk juga kita sebut.
Kenapa kita teruk? Sebab kita dah mula lihat balik. Oh, macam ni. Tapi cuba orang tak pernah lihat. Orang yang tak pernah lihat, dia tak pernah pun pada diri dia nak rasa kecil. Dia tak pernah pun dia nak muhasabah diri. Sebab tu kan, kadang-kadang di kalangan kita tak payah tengok tulisan kita. Kita buka album-album lama. Tengok album kita yang kita menyapu dulu. Waktu mana kita sedang menyapu, orang ambil gambar dulu, misal contoh. Waktu mana kita kait buah rambutan dahulu, orang ambil gambar. Kita tengok pakaian kita waktu tu macam mana. Mesti kita geleng kepala. Minah manalah yang macam ni, mamat manalah yang macam ni. Kita akan sebut demikian. Maknanya gambaran apa dia? Kerana kita lihat. Cuba kita tak lihat. Kalau kita tak lihat, kita rasa sempurna je dalam hidup kita. Pada diri kita. Demikianlah bangun malam ini. Bangun malam ini, waktu mana kita bangun malam, kita boleh renung diri kita, tengok diri kita. Oh, macam ni benda yang silap yang kita lakukan dalam hidup. Dan kita juga akan kehilangan nikmatnya beribadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, faktor yang keempat, merenungkan ayat-ayat Allah. Macam mana nak meraih cinta pada Allah? Benda yang keempat, merenung ayat Allah. Ayat Allah ni ada dua, ayat makruh dan ayat manzur dipanggil. Ayat makruh, ayat yang dibaca, Al-Quran Karim. Ayat manzur maksudnya ayat yang dilihat, ayat yang dipandang. Allah buat ayat dia. Ni apa dia ayat yang kita pandang? Jerebu ni lah. Kita belajar ni rupa-rupanya sikap kalau kita berjiran. Macam ni jiran. Dan kita tengok betapa hodohnya perangai orang yang berjiran, dan betapa tamaknya setengah di kalangan kita. Dia tak peduli bagaimana susahnya orang. Tak peduli. Yang dia nak, dia tahu bakar je. Yang dia fikir diri dia tak pernah fikir orang lain. Kita pandang, patutnya alah cukuplah jerebu sehari ke, ataupun 2 hari ke. Ni tak tahu berapa minggu lagi ni kita nak kena lalui. Suasana yang kita lalui. Kapal terbang tu tak boleh nak terbang. Sampai peringkat bertindan-tindan. Apa dia, jadual penerbangan. Orang yang sepatut berlepas tak boleh berlepas. Punca apa dia? Jerebu yang teruk. Pandangan tak nampak. Pilot pun tak boleh nak turun sembarangan. Semua dalam keadaan yang sebegini, yang menyebabkan susah habis orang lain. Ni ayat dipanggil ayatun min ayatillah. Ayat di antara ayat-ayat Allah dalam hidup. Anda tak faham kenapa orang yang suka nak membakar, yang tak tahan laginya, dalam jebu-jebu isap rokok. Yang tu lagi kita tak faham. Yang dalam keadaan jerebu ni, relax dia isap rokok, sama je isap rokok. Yang orang lain pakai topeng, yang orang lain dalam keadaan nak jaga paru-paru, dianya relax je pada diri dia, tak rasa betapa bahayanya saat ini. Yalah, berjerebunya pemikiran dia dipanggil. Orang yang jenis demikian dalam keadaan yang suasana yang berlaku. Ni ayat Allah. Faktor keempat ini agar kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, merenungi ayat-ayat tanda kebesaran Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya pada kejadian penciptaan langit dan bumi itu, dan juga peredaran pada malam dan juga siang, la ayatin li ulil albab, semua itu menjadi ayat-ayat bagi orang yang ada perasaan albab, ada hati-hati pada mereka. Orang yang ada perasaan, dia akan tengok kejadian langit dan juga segala kejadian yang Allah jadikan ini, dia akan rasa hebat kebesaran Allah. Para hadirin sekalian, naik kapal terbang kan, kita terbang tinggi, lebih kurang 13,000 kaki, 20,000 kaki, naik ke atas, kita tengok gumpalan awan. Gumpalan awan tu kita tengok, ya Allah hebatnya. Kadang-kadang kita rasa gerun. Waktu mana bunyi ting tu, katanya kita akan masuk dalam kawasan awan yang kita akan masuk dalam kawasan awan yang tebal. Pilot bagi tahu tu, kita berdebar.
Berdebar dah kita ni. Nak masuk. Pilot bagi tahu masuk tu, padahal masuk dah awan. Tapi berdebar. Sengah-sengah tu sampai berpeluh-peluh tangan. Masuk dalam gelar awan ini sendiri. Nak gambarkan Allah jadikan kejadian dalam keadaan kejadian yang Allah jadikan ini, kamu patut ambil kamu lihat, tengok bagaimana Allah jadikan dia tu tak ada apa-apa pun, tapi demikian Allah jadikan kehebatan. Ini dipanggil demikian. Ni satu kejadian yang Allah jadikan untuk kamu ambil pengajaran pada kamu. Ana dengar yang apa dia? Yang terbaru ni, dia kata pilot dia cerita. Rupa-rupa kamu tengok di langit itu, Allah jadikan pada langit itu ada arus angin yang berarus kuat. Pandai pilot masuk dalam kawasan arus angin yang hebat, perjalanan jadi cepat. Ada sungai di udara. Macam mana sungai di udara? Nak sampai peringkat pilot yang bijak, dia boleh masuk dalam kawasan angin itu dan ditolak dengan tolakan angin itu, melajukan lagi penerbangan dia. Dia masuk dalam arus tadi. Ni ada pilot dia sebut demikian. Dia kata, rupa-rupanya di langit ini Allah jadikan, kamu lihat, ingat ke di bumi jadi sungai? Tak. Dia di langit itu ada sungai. Sungai yang menyebabkan kelajuan pada diri kami. Satu kadang-kadang kan kita turun-turun kapal terbang, cepatnya kita rasa. Cepat jangka kita sampai pukul 8 misal contoh. Tengok 7.45 dah sampai. Macam mana boleh sampai? Potong double line ke, kita tanya. Kita sebut demikian. Tak, rupa-rupanya dimasuk dalam arus sungai angin yang laju, yang menyebabkan ditolak dengan laju. Kadang-kadang kita jangka yang pukul 8 malam sampai, tapi tahu-tahu pukul 8.15, 8.20 baru sampai. Kenapa? Dia terpaksa melawan arus ini sendiri, gegaran yang berlaku. Maknanya ni semuanya li ayatin li ulil albab, menjadi ayat-ayat pada orang yang penuh dengan kebesaran jiwanya. Ana tengok dalam waktu mana ana pergi ke Thailand dalam minggu yang sudah, pilot naik Malaysia Airlines. Dia duduk di antara awan dengan awan. Cantik sungguh. Awan dengan awan masuk dalam tengah-tengah tersebut. Kita rasa Allah nikmatnya. Tengok satu kebesaran yang kalau kita duduk atas muka bumi, kita tak nampak kejadian yang Allah jadikan ini. Ana sempat ambil gambar. Duduk atas kapal terbang sebab ana ambil gambar, ana post dalam Facebook. Nak tunjuk bagaimana kecantikan yang Allah jadikan, kejadian yang Allah ciptakan ini sendiri. Pandai pilot tu pula, pandai lari daripada awan-awan tu nak turun. Dia sebut memang tebal awan, tapi dia boleh lari nak landing di Bangkok tu dengan keadaan yang tak merempuh awan-awan yang besar itu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Kamu diajar supaya mengingati Allah dalam keadaan kamu berdiri, qiyaman, wa qu'udan, dalam keadaan kamu duduk, wa ala junubihim, sama juga dalam keadaan kamu berbaring. Kamu ingat pada Allah ni boleh semua. Diri boleh, duduk boleh, baring boleh. Dalam baring tu kamu boleh kamu sebut nama Allah, ingat pada Allah, zikir pada Allah. Itu yang ana sebut kan, sehari dua ni ana sebut, orang kita ni zikir malas, makan rajin. Orang kita ni zikir malas, padahal sama-sama buka mulut je. Sama-sama buka mulut je. Zikir pun buka mulut, makan pun buka mulut. Tapi makan tutup mata pun ngap lagi dia. Ngap lagi, tapi nak zikir tutup mata, tak zikir-zikir. Pada diri kita jadi demikian. Ni kita lah, kita sebut pada kita, diri kita. Kita ni demikian, malasnya dalam keadaan nak sebut dan nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama makan tu bingkah bangun laju terus. Ajak baca Quran, jom baca Quran, baca dululah. Malasnya kita nak sebutnya gambaran bagaimana menyebut nama Allah. Dalam keadaan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kamu memikirkan kejadian langit dan bumi. Mulut kamu ni kata apa dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Tuhan kami, semua kejadian yang kamu jadikan ini bukan palsu, batila. Kemudian subhanaka, maha suci kamu ya Allah, wa faqina azaban nar, jauhilah kami daripada azab yang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu.
Setiap kali mana kamu melihat sesuatu daripada ciptaan Allah Ta'ala, maka hal itu akan menghantar kamu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok je apa yang berlaku, kamu kena nampak Allah pada diri kamu. Dalam setiap gerak-geri dan pandangan kita, dalam setiap pokok, dalam setiap bunga dan setiap gunung, terdapat tanda kebesaran Allah. Tengok bunga tu kan, macam-macam je bunga. Allah jadikan bunga tu berbeza-beza. Bunga, nama bunga tapi berbagai-bagai. Kenapa Allah jadikan demikian? Nak tunjuk bagaimana kekuatan dan kebesaran dan kehebatan kuasa Allah SWT. Nama bunga dia macam, sebab tu dalam Islam ni, kenapa nama hari kiamat tu banyak? Nama Yaumul Mahsyar, Yaumul Ard, Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah, lebih pada 50 nama. Nama hari kiamat ni dihitung banyak. Yaumul Jaza, Yaumul banyak. Ulama ditanya, kenapa hari nama kiamat tu banyak? Jawabnya, kerana orang Arab ni, kalau sekiranya dia nak tunjuk benda tu besar, lalu dibanyakkan nama. Penggunaan, kalau benda tu manfaat besar dan dibanyakkan nama. Macam pedang. Nama pedang, tapi ada lebih kurang 500 jenis nama pedang. Orang Arab. Nama pedang, tapi ada lebih kurang 500 jenis nama pedang. Kita sama, Allah dia nak buat bunga. Nama bunga. Tapi dalam nama bunga, ada bunga matahari, ada bunga tahi ayam. Senang cerita ni. Ada bunga macam-macam. Kemudian nak sebutnya bunga-bunga yang berbeza-beza ni. Kenapa? Nak tunjuk kebesaran Allah SWT. Itu dia asas pada diri kita ni. Kemudian berapa banyak tanda kebesaran Allah yang kita saksikan sementara kita tidak merenunginya. Tengok tu anda tak rasa apa-apa pada diri kita, kecuali orang yang diberi rahmat dan petunjuk oleh Allah. Para hadirin sekalian buat kek misal contoh kan. Para hadirin sekalian buat kek elok. Kemudian cantik je. Kita buat, kita ukir, kita letak macam-macam gaya. Letak Barbie pula atas tu misal. Sekarang ni kan, letak macam-macam gaya. Kita letak ukir, cantik lah kita buat. Tiba-tiba kita buat, anak kita pandang gitu. Kita letak je atas meja, anak kita lalu, dia pandang. Kadang-kadang tak pandang pun. Apa perasaan? Kita rasa tersinggung. Suami kita pula datang, makan, ngap, makan. Yang kita buat tadi, tak sebut sepatah pun, sedap ke dan sebagainya. Tak ada kata apa-apa pun. Apa perasaan? Rasa tersinggung kan? Allah, penat-penat buat. Dahlah baru beli buku resepi, kita sebut demikian. Kemudian buat mula, tak ada siapa yang sebut. Allah dengan kita sama. Allah dengan kita, Allah buat ni semua kejadian-kejadian yang indah. Ada mula kita nak sebut subhanallah, ada kita nak sebut masya Allah, kita nak sebut benda yang kita rasa takjub yang ada pada kita. Ada kita rasa demikian. Orang kita nak sebut subhanallah payah. Tengok pelangi misal contoh, nak sebut subhanallah cantik pelangi, ada kita nak sebut demikian, payah. Orang kita apa dia sebut? Wonderful wonderful je dia boleh sebut. Nak sebut subhanallah, Allah payahnya. Padahal dia nak sebut yang dia ni benda kalimah yang baik, yang terbaik, zikir ada Allah, ada. Terasa hatinya Allah dengan kita. Kita ni kadang-kadang kita tengok muka kita, lawa juga aku. Dia rasa perasan sendiri, dia panggil. Kena penyakit perasan sendiri. Tengok dalam cermin, tengok muka dia, Allah cantik bulu kening. Dia sebut demikian. Padahal apa salahnya dia sebut subhanallah, Allah jadikan cantiknya dia aku. Allah jadikan demikian. Ada nak puji Allah? Tak ada. Kenapa dia? Kerana kita tak rasa kebesaran Allah. Itu yang jadi masalah dalam hidup. Kalau nak kira sakit hati Allah dengan kita ni banyak dah. Sakit hati dia bagi. Dengan perangai kita ni. Bangun tidur nak sebut alhamdulillah pun payah. Keluar bilik air nak sebut alhamdulillah pun sukar. Pada kita lepas pada makan nak sebut alhamdulillah pun payah. Kalau nak kira sakit hati dah Allah dengan kita. Kalau kita ni kita buat sesuatu benda tidak dihargai, sakit hati yang amat sangat. Dia akan demikian. Para hadirin sekalian, masak, tiba-tiba suami tak makan.
Anak-anak kita tak makan pun kita rasa kecewa. Malah dah masak kita beli sendiri lah lagi. Kita akan jawab demikian. Sakit hatinya kita, apatah lagi Allah dengan kita. Sebab tu memandang ayat Allah lalu membesarkan Allah, menjadikan meraih cinta pada Allah. Itu dia akan jadi demikian. Menjadikan kamu rasa cinta pada Allah tu jadi besar pada diri kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kamu pandang kepada unta itu bagaimana kamu diciptakan oleh Allah? Kamu tak pandang ke unta tu? Pandang biar lama sikit. Yang ni puak-puak etis, dia tanya soalan kan. Dia tanya soalan pada Zakir Naik kan. Dia tanya soalan pada Dr. Zakir Naik tu. Dia tanya, mengapa Tuhan ni dia buat sesuatu benda, kemudian lepas pada dia buat sesuatu benda, kemudian dia suruh orang tengok benda tersebut untuk dirasakan takjub, padahal dia buat sendiri. Dia tanya soalan yang logik akal. Dia guna benda demikian. Ni orang yang tak ada agama, puak-puak etis. Puak-puak etis ni dia fikir cara demikian. Dia buat-buat, dia suruh rasa kagum dengan benda yang dia buat, padahal dia boleh sebut kun fayakun. Dia sebut jadikanlah maka jadikanlah. Sebab dia dalam genggaman kekuasaan dia. Kita nak jawab, kita jawab. Dr. Zakir Naik jawab, dia kata Allah nak suruh pandang itu dengan tujuan nak suruh kamu rasa yang kamu tu hamba, yang dia tu pencipta. Bukannya Allah nak suruh kamu rasa takjub, wonderful gitu je. Tetapi waktu mana kamu tengok tersebut, kamu pandang sesuatu yang Allah jadikan itu, nak suruh kerdilnya diri kamu, kecilnya diri kamu. Kamu nak lawan untuk apa Allah? Kalau kamu sebesar itu, kamu nak lawan syariat Allah, kamu sendiri nak buat diri kamu pun tak boleh. Ni kan sehari dua ni kan, budak perempuan 4 orang, 3-4 orang ni perempuan saman pelaksanaan syariat Islam, saman di mahkamah, nak tahan jangan laksanakan perintah Allah. Kamu tu hamba je, kamu tu kahwin pun tidak lagi, kamu tu halus je, sekali je kena terbang di angin, melayang dah kamu, tak ada apa. Tapi manusia, dia panggil demikian. Bagaimana tololnya manusia, degilnya manusia ni sendiri. Heran kita dengan geng-geng sister in Islam ni kan. Orang yang jenis guna otak dia panggil. Orang yang jenis ayah dan degil. Dia boleh mencarut tu, dia boleh kata macam-macam gaya, caci maki pada ajaran agama ini sendiri. Ni dalam Facebook para haniskan tengok anak-anak muda kita yang jenis liberal pemikiran mereka. Mereka mencarut, mereka kata macam-macam gaya pada perintah Allah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina begitu je. Nabi kahwin ramai dia sebut. Gila seks, macam-macam gaya dia sebut demikian. Hodohnya. Tapi nak sebutnya kenapa dia? Kerana dia tak rasa dia tu kerdil je, kecil je. Sekali je Allah buat pada diri dia, tak tertanggung dalam hidup dia tersebut. Kita tengok bagaimana doktor yang tawaduk kan. Dia tengok, katanya doktor, tak boleh, kami tak terfikir tentang penyakit-penyakit macam ni. Tapi katanya doktor, ini semua kuasa Allah. Doktor-doktor yang ada agama kan, ini semua kuasa Allah. Dia tak rasa kehebatan apa daripada teknologi yang ada pada mereka itu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu tengok dalam hidup kamu tu, tengok unta macam mana yang Allah ciptakan. Kita ni unta ni payahlah, tengok lembu lah cukup. Tengok lembu pun cukup. Tengok kambing pun tak apa. Kambing dengan lembu beza dah. Dah beza di sudut benda demikian. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Cuba kamu tengok langit, macam mana Allah tegakkan dia. Tak ada yang disebut dengan tiang-tiang. Dan bagaimana Allah tinggikan langit itu. Siapa yang boleh mengaku datuk dia yang buat langit? Siapa yang boleh mengaku nenek dia yang menciptakan bumi? Memang setolol lah dia. Maknanya gambaran dalam hidup orang yang demikian. Bila langit itu, kalau kita tanya siapa yang buat? Allah. Kamu tanya orang kafir pun, kamu tanya orang kafir, siapa yang jadikan langit dan bumi? Allah. Oleh demikian, kenapa kamu tak menjadikan diri kamu hamba kepada Allah? Dengan cara Allah jadikan. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Kamu tengok tu bukit tu, bagaimana kami teguhkan dia. Kami jadikan bukit ni yang gunung ganang untuk dinusibat, menjadi pasak pada bumi.
wa ilal ardi kaifa sutihat. Cuba kamu tengok tu bumi tu, kami telah hamparkan dia untuk sutihat, untuk dijadikan hamparan yang untuk dijadikan kehidupan pada kami. Perenungan dan penghayatan adalah faktor yang paling penting untuk menghantarkan kamu menuju kepada penghambaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah bentuk ibadah penghambaan orang saleh yang sentiasa memikirkan dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Mereka juga merenungi penciptaan makhluk Allah yang lain. Di samping itu, mereka juga merenungi betapa ajaib dan indahnya ciptaan Allah, langit dan bumi. Lalu mereka pun akhirnya kembali pada keimanan dan keyakinan dalam hidup mereka. Alangkah nikmatnya kalau kita dapat menjadikan setiap perjalanan dan rekreasi kita untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Ni ulama-ulama ajar kita ni jangan duduk setempat. Islam ni dia ajar supaya kita berjalan, ada masa sikit berjalan, bermusafir. Bila kita bermusafir dengan tujuan apa dia? Dapat ilmu. Kita lihat bagaimana Allah jadikan negara ni lain, Allah jadikan begini lain. Alah, tak payah musafir jauh lah, kita pergi ke Kedah tu pun cukup dah. Belajar tengok negeri Kedah. Allah, tengah-tengah sawah padi ada gunung, misalnya contoh. Cukup dah kita belajar tengok benda demikian. Tengok bagaimana Allah jadikan di antara Pulau Pinang, negeri-negeri yang Allah jadikan ini pulau. Kemudian dalam keadaan pulau tersebut, macam mana Allah tegakkan dia dan tak bergoyang dan tak bergerak. Ini benda yang kalau kita rajin lagi, kita pergi ke Pulau Sipadan misal contohnya. Pergi sana. Pulau Sipadan tu anda diberitahunya pulau yang di atas laut. Tak ada pasak kat bawah. Dia memang tergantung begitu je. Kat bawah tu, ke dalam tu memang laut. Tapi dia boleh tegak di situ juga, tak bergoyang. Macam mana kejadian yang Allah jadikan? Ini pulau-pulau terumbu yang cantik dan indah. Allah jadikan demikian, satu penciptaan yang hebat. Ini benda-benda yang nak sebutnya gambaran penciptaan Allah yang kamu tak boleh nak terfikir hebatnya kekuasaan Allah SWT. Kita berjalan Malaysia pun tak habis-habis lagi. Ada setengah orang ke Kelantan pun tak pernah jejak lagi. Kita cerita begini sesak ada Kelantan susah. Saya Kelantan pun tak pernah sampai lagi Ustaz. Berjumpa orang Kelantan kerap dah. Makan nasi kabu tiap-tiap hari disebut. Tapi Kelantan tu tak pernah sampai lagi. Tak berjalannya kita. Berjalan parahan sekian. Kena bergerak. Bergerak ni dia akan menambahkan ilmu dalam hidup seseorang. Alangkah nikmat kalau kita jadikan perjalanan dan rekreasi kita untuk merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Islam ni dia nak suruh kita berjalan sampai dia bagi zakat. Dia bagi zakat pada orang berjalan. Ibnu Sabir dia panggil. Di antara asnaf yang boleh pada dia dapat zakat ialah Ibnu Sabir. Tapi kita ni kalau kita tahu yang tu, berjalan manjang kita. Berjalan manjang, ambil duit zakat je lah. Kita sebut demikian. Kerana apa dia? Islam nak suruh kamu ada ilmu. Bila kamu berjalan, kamu ada ilmu. Lagi mana kamu tak berjalan, kamu tak dapat ilmu dalam hidup kamu. Bermusafir dan bergerak ini sendiri. Kalau seorang di antara kita melalui sebuah pokok, maka seolah-olah pokok tersebut bercakap dengannya seraya berkata la ilaha illallah. Ini adalah satu faktor terpenting yang dapat menolong kita untuk mencintai pencipta. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta segala sesuatu dan menunjukkan tanda-tanda kebesaran pada kita semua, sehingga kita dapat merenungi dan menambah kedekatan kita dengannya ini sendiri. Kita berhenti setakat inilah. InsyaAllah pada akan datang nanti kita akan sambung sifat-sifat orang yang beruntung di atas dunia ini sendiri. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.